Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Afif bin Alias Nur. Nombor menteri 052141. Saya dari program Diploma Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah yang pertama saya akan bincangkan tentang perbezaan kitab tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil maksur yang pertama mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat, dan yang terakhir mentafsirkan Al-Quran dengan para tabi'in. Tafsir bil ra'yi yang pertama dia terbahagi kepada dua, iaitu tafsir Mahmud dan tafsir Al-Mazmum. Tafsir Mahmud iaitu mentafsirkan yang sesuai dengan kehendak syariat, tidak lari daripada syariat, bersandarkan kepada syariat lah. Dan yang kedua, tafsir Mazmum, mentafsirkan Al-Quran tanpa berdasarkan ilmu atau mengikuti hawa nafsu dan kehendak diri, tanpa mengetahui kaedah bahasa atau syariah. Okay, seterusnya kita pergi kepada biografi Imam Ibn Kathir. Nama beliau adalah Ismail bin Umar bin Kathir bin Dawa bin Kasir bin Zara al-Bashri al-Dimishki al-Faqih al-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 700 Hijrah bersamaan 1300 Masih di Basrah. Beliau meninggal pada tahun 774 Hijrah bersamaan 1373 Masih di Damsyik. Semasa kecil beliau dibesarkan sebagai seorang yatim dan tinggal di ibu kota Damsyik bersama ibunya. Kerana dia sebagai seorang yatim kerana bapanya meninggal dunia sewaktu beliau berusia 7 tahun. Bapanya Abu Hafs Umar merupakan orang alim di kota Busra, imam dan khatib di kampungnya. Seterusnya beliau berguru dengan beliau telah menghafaz Al-Quran sejak kecil dan belajar ilmu fiqh, hadis, tafsir, sejarah dan bahasa Arab sehingga dia menjadi tokoh dalam pelbagai disiplin ilmu. Dia juga merupakan alim dalam ilmu sejarah, hadis dan biografi. Beliau adalah pengarang kitab Tauhid Al-Kamal fil Asma'i Ar-Rijal. Gurunya kagum dengan beliau sehingga mengahwinkan Ibn Kathir dengan anak perempuannya Zainab. Beliau berguru dengan lebih dari 20 ulama besar Syam, antaranya salah satunya Al-Hafiz Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi. Ibn Kathir mendahulukan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Jika tiada ditafsirkan dengan hadis, kemudian ditafsirkan dengan sahabat. Jika tiada juga, baru merujuk pada tabi'in mujtahid lain. Beliau sangat teliti dan amanah dalam menyampaikan ilmu dan penulisannya. Terdapat beberapa kitab yang masyhur. Yang pertama Tafsir Ibn Kathir, yang kedua Al-Bidayah wan Nihayah, dan yang ketiga As-Sirah An-Nabawiyah. Seterusnya kita pergi kepada biografi Imam Al-Ghazali. Nama beliau Abdullah Muhammad Ibn Umar bin Ibn Husain Al-Taimi Al-Bakri Al-Tabaristani Fakhruddin Al-Ghazi. Beliau lahir pada tahun 543 Hijrah di Rai, Iran. Beliau meninggal pada tahun 606 Hijrah di Herat. Pengajian awal beliau adalah daripada ayahnya, iaitu Diyauddin. Ilmu yang dipelajarinya ialah kalam, fiqh dan sains Islam. Al-Razi meneruskan pengajiannya dengan Majduddin Al-Jili dan Kamal Samnani, bermazhab Syafi'i, dan teologinya aliran Al-Ash'ari.
Dikenali sebagai Ibni Al-Khatib dan Khatib Ar-Rai di Afghanistan dan Iran. Beliau dikenali sebagai Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi menggunakan metod tafsir bil-ra'yi. Tafsir menggunakan pendekatan akal, nalar dan kontekstual. Memasukkan metod munasabah, kolerasi ayat ke ayat lain dan surat dengan surat lain yang tidak digunakan oleh para mufassir bil-maksur, seperti yang digunakan Imam Ibn Kathir tadi. Karya Ar-Razi yang terkenal iaitu Mafatih Al-Ghabib. Mafatih Al-Ghabib, Al-Ghaib, Mafatih Al-Ghaib. Yang kedua Syarih Al-Isyarat, dan yang ketiga Mahabis Mahabis Al-Mashrifiyah. Perbezaan tafsir Ibn Kathir dan tafsir Ar-Razi ini ialah tafsir Ibn Kathir memberikan penekanan utama tentang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan seterusnya hadis dengan hadis. Yang kedua, menjelaskan hujah dan sandaran daripada ayat yang ditafsirkan. Berbeza pula dengan tafsir Ar-Razi, iaitu menggunakan ilmu logik akal, lebih banyak digunakan dalam penafsiran ayat dan kurang bersandarkan kepada hadis dalam menafsirkan ayat. Itu saja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.